Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk lab 4 task 2, construct a dual selection Java program. If-else statement for the following problem. Kita lihat problem untuk soalan ini. The calculation of electricity bills based on the unit use and the rate of consumption. The number of unit used will be entered by the user. Rate are as follows. The first 100 units, 20 cent per unit. Next additional units, 23 cent per unit. Okay. Ini untuk kira bil elektrik. Okay. Untuk 100 unit yang pertama, okay, setiap unit tu nilainya 20 sen. Untuk selebih daripada 100 unit, setiap unit tu 23 sen. So, macam mana kita nak buat? Okay. Ini program dia. Kita lihat program tersebut. Okay. Okay, line 1 biasalah import Java. Okay. Kita scanner. Line 3 kita namakan kelas ni sebagai electric dual. Dan biasa public static void main. Kemudian kita create scanner object. This one. Okay, di sini kita gunakan variable payment dengan variable unit. Okay. Kita letak data type dia double. Okay. Kemudian kita keluarkan satu message. Okay. Message tulis enter unit use. Dia beritahu ataupun masukkan unit yang digunakan. Dan ini input statement. Okay. Yang di enter tu akan dimasukkan dalam variable unit. Dan next double lah. Okay. Sebab kita pakai double. Next double lah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak buat if else. Okay. If, okay, unit tersebut, okay, equal to 100. Okay. Ingat ya, kalau kurungan itu ditulis sebelah if, okay, kamu kena tulis double equal. Okay, bukan single equal. Kena ada dua tanda equal. Okay. Kalau kamu perasan, setiap kali selepas if, di dalam kurungan ini, tulis double equal. Tetapi kalau di persamaan, ini persamaan matematik, okay, tulis single equal saja. Okay, yang ini persamaan matematik, dia tidak letak di sebelah if. Jadi kamu letak single equal. Okay. Sekiranya unit itu, okay, sama dengan 100. Okay. Kalau unit itu sama dengan, kenapa tak ada single quote macam sebelum ni? Tak ada macam ni. Kenapa? Kenapa tak ada macam ni? Sebab nombor 100 ni, okay, bukan char. Unit ni, okay, ini unit adalah double. Jadi kamu jangan gatal, okay, letak single quote. Single quote hanya ditulis dalam char saja. Okay, macam kita buat single quote A besar, capital A. Single quote small a. Quote tu adalah jenis char. Jadi kamu kena letak single quote. Okay. Jadi kalau unit tu sama dengan 100, okay, saya rasa soalan ni salah lah. Okay. Sekejap, saya lihat balik. Bukan soalan ni salah. Bukan sama dengan 100. Bukan. Kalau orang tu masukkan, okay, kita ingat soalan balik. The first 100 units. Kalau orang tu masukkan kurang daripada 100 unit, apa cerita? Okay. Jadi ini less than equal. Okay. Ini programming ni bukan saya buat ya. Ini kawan saya buat. Less than equal. Sekiranya dia pakai, okay, kamu kena bayangkan orang tu mungkin dia pakai 50 unit. Jadi kalau pakai 50 unit, dia kena darab 20 sen. Kalau dia pakai 90 unit, dia kena darab 20 sen setiap unit. Kalau dia pakai 100 unit, dia kena darab 20 sen. Tetapi kalau dia pakai 101 unit, okay,
Nanti yang 1 unit terlebih daripada 100 tadi akan didarabkan dengan 23 sen. Okay. Jadi kita kena bayangkan orang tu guna di antara 0 hingga 100 unit. 0 hingga 100 unit, mestilah nombornya di antara 0 hingga 100. Termasuk 100. That's why tanda tadi salah. Tanda tadi mesti less than equal. Okay. So nanti dekat kamu punya nota ni, betul kan yang ni? Ni mesti less than equal. Right? Okay, payment. Bayaran yang diperlukan ialah unit yang digunakan. Kita darabkan dengan 20 sen. Okay, untuk yang ini kamu kena gunakan kalkulator. Okay. Let's say dia pakai 50 unit. 50 unit kalikan dengan 20 sen. So, jumlah bayaran yang dia kena bayar ialah RM10. Okay, jadi kita test dulu. Betul tak? Ha? So, kita pakai 50 unit. RM10. Nampak? Okay, kita clearkan dulu. Kalau kita pakai 90 unit kalikan dengan 20 sen. RM18. Okay, 90 unit. RM18. Okay, let's say kita pakai ngam-ngam 100 unit. Okay. Ngam-ngam 100 unit kalikan dengan 20 sen. So, RM20. Betul tak? Okay. Ngam-ngam 100 unit. So, kita bayar RM20. Okay. Okay, clear kat situ. Jadi, untuk kiraan if ni dah betul. Okay. Tanda tadi mesti tukar kepada less and equal. Okay. Sekarang kita pergi pada ini jalan true lah. Okay. Ini jalan true. Okay. Jadi, kamu buat apa? Kamu tulis if. Okay, yang ini kamu tulis condition dia, syarat dia. Syaratnya unit, okay, less and equal to 100. Okay, bermaksud daripada 0 hingga 100 lah unit dia. Kemudian yang ini, jalan dia kamu tulis dia punya rumus. Rumus dia adalah payment equal to unit times 20 cents. Okay, kamu nampak tak kat sini? Okay. Jadi, untuk tulis bahagian ini, if digalakkan untuk letak curly bracket. Bermaksud, yang ini adalah kepunyaan line 11. If ni, okay, jadi yang line 12 ni kepunyaan line 11. Okay. Sekarang kita buat jalan force. This one. Wah, jalan force ni, kenapa rumus dia panjang lebar macam ni Kenapa Okay. Jadi dia ada cerita dia. Okay, sebelum tu else ni, okay, jangan letak apa-apa syarat. Okay, hanya letak syarat pada bahagian if sahaja. Dan jangan letak semicolon selepas di hujung if ni. Hujung line 11 ni jangan letak semicolon. Begitu juga dengan hujung line 13 ni. Else ni jangan letak semicolon dan jangan letak condition. Okay. Condition jangan letak. Okay, yang ini dia punya rumus. So, apa rumus ni maksudnya? Okay. Jadi, kita kena buat sedikit kiraan. Okay, jadi untuk jawab soalan macam ni, kamu kena fikir rumus untuk jalan force. Okay. Lebih sesuai kalau kita buat garis nombor. Okay. Unit yang digunakan. Okay, garis nombor ini, okay, ini bermula dengan 0 unit. Okay, ini 100 unit. Bermaksud daripada 0 unit hingga 100 unit, okay, julat dia di sini. Range dia kat situ. So, setiap unit di sini, okay, ini garis nombor bagi unit Okay. Setiap unit di sini, payment dia, okay, unit, okay, bilangan unit, hendaklah didarab dengan 20 sen. Itu payment dia. Saya buat payment P je saya Right. Tapi, sekiranya dia pakai 150 unit,
Kalau 150 unit, dia dah masuk dalam kategori kedua ni. Next additional unit. Okay, next additional unit, 23 sen setiap unit. So, macam mana tu? Okay. Ini bermaksud bahagian sini 20 sen. Bahagian sini 23 sen. Okay. Jadi, next unit ni, okay, unit yang pertama, 100 unit yang pertama, di semua dah pakai. Okay. Ini 100 unit yang pertama. Okay, jadi kita dah pakai 100 unit kali dengan 20 sen. Jadi jawapannya adalah RM20. Okay. Bahagian ini je nilainya RM20. Okay, sebab 100 unit yang pertama. Ini kita cerita kalau lebih 100 unit Okay, next. Okay, 100 unit yang pertama kita dah kira sebanyak RM20. So, kita ada balance berapa? Kita ada balance 50 unit lagi. Yang 50 unit inilah yang kita kena darabkan dengan 23 sen. Okey. Jadi 50 kali 23. Kita ambil kalkulator. 50 darab 23 sen. Okey, jadi RM11.50. Okey. So bahagian sini nilainya ialah RM11.50. Okey. Jadi total payment dia adalah RM20 campur RM11.50. Berapa ni? RM31.50. Okey. Okey, ini dari segi kiraan nombor yang kita nampak 150. Kalau nombor tu kita tidak nampak, macam mana kita nak buat rumus dia? Okey. Payment equal to, ini kita cerita unit yang greater daripada 100 Kita cerita yang ini Okey, pertama sekali kita kena kira bahagian ini. Bahagian itu saya gunakan pen warna merah, iaitu 100 unit tu memang dah termasuk kali dengan 20 sen. Okey. Jadi bahagian ini yang warna merah dan saya tukar warna biru pula. Okey, bahagian ini. Okey, 50 unit. Kita kena campur. Okey, sekarang ni nombor 150 ni kita tak boleh tulis 150 sebab untuk buat rumus kita kena anggap nombor tu tak ada. Okey, jadi ini kita kembalikan kepada unit balik. Unit. Jadi unit, okey, nak dapat 50 mesti unit tolak 100. Okey, nombor di sini kena tolak nombor di sini untuk dapat nombor di sini, betul tak? Nombor di sini kita letak sebagai unit. Nombor di sini 100. Jadi untuk dapatkan anak panah di antara dua anak panah biru ni, mestilah unit tolak 100. Okey? Nak dapatkan bilangan unit. Dan yang ini kena darab dengan 23 sen. Okey? Jadi kamu kena buat macam ni. Okey? That's why rumus dia okay, 100 kali dengan 20 sen. Okay, 100 kali dengan 20 sen ini merujuk kepada 100 unit yang pertama, iaitu yang warna merah ni yang saya bulatkan. Okay, ataupun dalam whiteboard ni yang warna merah ni 100 kali 20 sen. Actually 100 kali 20 sen ni kamu nak terus tulis RM20 pun tak apa. Okay, kamu tak payah tulis tu. Okay, contoh yang ini. Kamu tahu 100 kali 20 sen adalah RM20. So, tulis 20 pun tak apa. 20.0. Okey. Sebab memang jawapannya memang 20. Okey. Yang ini unit tolak 100. Okey. Datang dari mana? Nampak ni, di kawasan biru ni. Unit ni nombor yang kita tak tahu berapa unit dia masukkan. Tolak dengan 100 yang depan tadi. So, kita dapat kawasan di antara dua kawasan ni. Okey. Kamu tak boleh tulis 150 ni, 150 ni sebagai contoh untuk kira. Okey. Pengguna akan masukkan apa sahaja unit, apa sahaja. Jadi dia tak tahu. Benda tak tahu kita panggil variable.
Kalau 150 kita masukkan, bermaksud benda tu constant. Okey. Jadi kita masukkan unit tolak 100 dapat kawasan anak panah ni. Okey. So kita dapat unit tolak 100. Kita darabkan dengan 23 sen. Okey. Kalau kamu perasan, jangan gantikan kurungan ni. Kalau dalam matematik kamu rasa oh yang ini dah tulis kurungan separuh bulat. Nanti yang ini kita tulis kurungan 4 segi, tak boleh. Tak boleh. Kalau kurungan mesti semuanya guna kurungan parenthesis macam ni. Itu saya panggil kurungan bulan sabit. Semua guna macam tu. Okey. Okey, jadi kita cuba kira betul tak menggunakan kalkulator. Kita masukkan 150 unit, jawapannya RM31.50. Okey. So kita kira, kita tahu yang bahagian merah ni RM20. Okey. Unit tadi 150 tolak 100 unit. Jadi 50 unit ini kita kena darabkan dengan 23 sen. So RM11.50 campur dengan RM20 yang awal tadi. So RM31.50. Itu kiraan manual. Okey, cuba kita lihat kiraan dalam coding ni. Jadi kita masukkan 150 unit. Okey, betul. RM31.50. Itu bermaksud kita punya kiraan ni betul. So saya betulkan balik di sini. Okey. Sebab nanti saya nak tunjuk kat kelas lain kan. Okey, yang asal tadi 100 unit. Okey, darabkan dengan darabkan dengan darabkan dengan 20 sen. Okey. Okay, kalau kamu perasan lagi, okay, kita tak letak RM kat sini. Jangan kamu gatal dalam coding kamu letak RM di sini, tak ada. RM hanya boleh ditulis di dalam print line saja. Ni print line kan? Tulislah perkataan yang kamu nak keluarkan. Electricity payment RM berapa? Ni ambil daripada payment kan? Ya, itu tulis RM tak apa. Tetapi dalam rumus, jangan kamu tulis RM. Kalau kamu gatal juga tangan tulis RM, tangan tu gatal. Ya, lihatlah apa terjadi. Apa benda keluar ni semua ni, error. Jangan tulis RM dalam rumus. Okey? Ingat tu. Okey. Saya compile balik. Right. Jadi kesimpulannya ialah hari ini, tugasan ini ialah kita nak gunakan if else. If, tuliskan condition dia. Jangan buat semicolon di akhir if. Else, jangan tulis apa-apa selepas else. Dan jangan letak semicolon. Dalam if, kamu concludekan dia dengan curly bracket. Begitu juga dalam jalan else. Concludekan dia dengan curly bracket. Tuliskan rumus yang berkaitan. Tuliskan rumus yang berkaitan. Dan untuk soalan macam ni, kamu kena terbitkan rumus. Ini ramai pelajar-pelajar yang tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab kamu tak dapat bayangkan macam mana nak terbitkan rumus. Jadi kalau kamu tak faham, lihat balik video ni berulang kali sampai kamu faham. Saya akhiri di sini.